Muslimi muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita belajar solat, mari kita belajar yang dikatakan apa? Solat sebelum solat, solat di dalam solat, solat sesudah solat. Iaitu Arab kata apa? Fardu sebelum fardu. Kamu kena tahu dulu fardu dalam fardu dan fardu sesudah fardu. Apa tuan-tuan dah tahu? Nak sembahyang fardu pun tak tahu. Habis belum apa lagi nak solat. Solat tu daimun. Nak solat fardu ni dulu ni. Apa yang dikatakan fardu sebelum fardu? Iaitu solat sebelum solat. Fardu dalam fardu, solat dalam solat. Fardu sesudah fardu, solat sesudah solat. Nak solat sangat kan? Jadi fardu pun kita tak tahu ke mana lagi. Baik, fardu sebelum fardu macam ni. Kita belum lahir ke dunia lagi. Kita belum lahir ke dunia. Dan alam makhluk ini belum terjadi lagi. Tak ada makhluk. Allah dah diri dah kita sembahyang di kitab Lauh Mahfuz. Kun kata Allah, siap berdirinya kita di Lauh Mahfuz. Betul tidak, tuan? Alam belum terjadi, tetapi sudah berlaku di dalam ilmu Allah yang bernama Lauh Mahfuz. Kita belum beranak, Allah beranak dah kita di Lauh Mahfuz. Kita belum lahir, Allah lahir dah kita di Lauh Mahfuz. Kita belum kahwin, Allah kahwin dah kita di Lauh Mahfuz. Sebelum kita beranak di dunia ni, tengok tangan saya. Sebelum kita beranak di dunia ni, Allah dah dirikan kita di Lauh Mahfuz. Allah dah rukuk dah di Lauh Mahfuz. Allah dah sujud dah kita di Lauh Mahfuz. Kita belum beranak lagi. Sebelum kita puasa, Allah dah puasa dah kita di Lauh Mahfuz. Sebelum kita kahwin dah di Lauh Mahfuz. Sebelum mati, sebelum masuk surga neraka, Allah dah masuk dah kita di surga neraka. Allah dah jumpa dah. Kita belum mati, Allah mati dah kita di Lauh Mahfuz. Kita belum masuk surga neraka, Allah masuk dah kita di dalam surga. Betul tidak? Betul tidak saya kata ini? Betul tidak Ustaz? Itu dia kata kitab Lauh Mahfuz. Kun itu siap. Allah tak kerja macam kun tak. Yang kun tu tukang rumah. Kalau Allah kun siap. Tak ada dah dakwah yang baru. Inilah dikatakan kitab Lauhul Mahfuz. Kitab Allah siap. Kamu cukur janggut bila, ubannya rambut kamu sorak tu berapa hari bulan jam bila dia tulis. Gigi kamu akan terjabuk, patah tumbuh. Patah berapa hari bulan. Aku dah siap tulis dah. Kahwin bila, jumpa bila, mati bila, kerana apa kau dah siap. Masuk surga neraka pun kita dah masuk dah di Lauh Mahfuz. Ini dikatakan fardu sebelum fardu. Baik. Kita belum beranak lagi, belum lahir ke dunia. Allah diri dah kita ambil konteks sembahyang saja ya. Kita dah solat dah di Lauh Mahfuz, berdiri dah kita di Lauh Mahfuz. Ini dikatakan fardu sebelum fardu. Solat sebelum solat. Lalu kita pun lahirlah ke dunia. Berdirilah kita pada tanggal 12 hari bulan ini di kota Singapura ni, pada Zuhur kan berdiri. Baik. Berdiri kita di mana? Ini solat di dalam solat. Ini solat sebelum solat. Dah, berdiri ya. Solat sebelum solat. Solat di dalam solat. Kita pun di dalam solat. Tengah-tengah berdiri ni. Baik. Berdirinya kita ini, berdiri kita ni, perkara baru ke perkara lama? Berdirinya kita ini bukan perkara baru. Berdirinya kita ini perkara lama. Mana yang kata kamu yang berdiri? Jangan mengaku kamu yang berdiri. Sebelum ada kamu tu, aku dah yang berdiri di Lauh Mahfuz. Sebelum kamu bersolat, aku yang bersolat di Lauh Mahfuz. Mana yang dikata kamu bersolat? Saya tanya lagi sekali. Dengar baik-baik. Pelan-pelan kita belajar. Fardu, kalau kita nak sembahyang fardu, kita kena tahu fardu sebelum fardu, fardu di dalam fardu, fardu sesudah fardu, baru kita boleh bersolat. Fardu dulu. Baik. Fardu sebelum fardu tu kitab Lauh Mahfuz Allah jadikan dalam ilmunya. Dalam ilmu Allah macam ni. Ini bolpen, dakwah dalam bolpen ialah dia kata Lauh Mahfuz. Ni dakwah dalam bolpen. Ya.
Nak tulis apa? Cakap je tulis, boleh. Maknanya benda dah ada dah dalam dakwah bolpen. Faham tidak? Ini contoh Lauh Mahfuz. Dakwah dalam bolpen. Nak cakap apa? Cakap, saya tulis. Bermaknanya dah siap dah sebetul dalam bolpen. Kemudian kita pun berdiri solat. Saya tanya lagi sekarang. Berdirinya kita ni perkara baru ke perkara lama? Perkara lama. Apabila perkara lama, siapa yang berdiri? Siapa yang berdiri? Allah. Oh, sedarlah kita pada hari ini. Sebetul yang berdiri itu Allah. Yang rukuk, yang sujud, aku sudah faham pada hari ini. Sesungguh yang aku buat ini benda yang sudah siap. Kalau ibarat kata kak, Piramli sudah mati kan? Ada tak kita pasang sekali televisi Piramli hidup balik berlakon? Pasang lagi sekali televisi cerita Piramli, Piramli berhidup balik sekali berlakon. Piramli berlakon berapa kali? Filem itu Bujang Lapuk, tetap Bujang Lapuk. Tak akan berubah dia punya alat cerita dia. Kalau cerita hantu wah, Han Jebat kena bunuh. Tak ada pasang kali kedua, hantu wah pula kena bunuh. Ada tidak? Bermakna lakonan Allah tu sekali saja. Yang kita dah buat ni, hak dia dah buat dah. Piramli berlakon 60 kali pasang pun dia dah berlakon. Lakonan dia tu berapa kali? Cuba jawab, berapa kali? Sekali. Begitu juga Allah. Yang kamu buat ni photostat aku je, kalau umpama bahasa sekarang lah. Photostat aku je. Nak mengaku original. Jadi kita fahamlah bahawasanya fardu dalam fardu itu juga siapa? Allah. Yang berdiri pun engkau ya Allah. Sebelum aku berdiri kau dah berdiri dah. Sebelum aku rukuk kau dah rukuk dah. Kita faham. Kita faham siapa yang berfardu. Halo. Waalaikumsalam tuan. Macam ni sahabat berehat dulu kat hotel. Dekat-dekat nak check out baru datang ya. Berehat. Oh, sudah sampai sini. Sekejap ya. Baik, kita sambung ya. Jadi kita sudah faham bahwasanya solat sebelum solat itu Allah, dan solat dalam solat pun Allah. Jadi janganlah mengaku alim, jangan mengaku patuh, jangan mengaku taat. Kita tidak taat, kita tidak patuh jikalau Allah tidak janjikan kepada Allah. Itu maknanya ikhlas daripada Allah kepada Allah. Tak adalah aku berdiri melainkan Allah. Kan nampak dia tu. Kita tak berdiri kan kalau tidak ada yang atas. Kita faham. Baik. Begitu juga fardu sesudah fardu. Dalam fardu kita sudah faham semuanya daripada awal sampai dalam fardu milik Allah, milik Allah, milik Allah. Jangan mengaku aku Allah pula. Tak boleh dah, aku tak ada nak mengaku aku Allah. Macam mana? Daripada awal engkau dalam solat pun engkau mana ada aku. Jangan mengata aku Allah, tak boleh. Baik, kita bawa pada sesudah solat. Kita dah nyata dah solat sebelum solat pun Allah, solat dalam solat pun Allah, fardu dalam fardu pun Allah. Macam mana fardu sesudah fardu? Sesudah fardu pun Allah. Sesudah kita menunaikan solat, kita bangun, pergi ke bilik air, ambil air dalam gelas. Siapa yang pegang gelas itu? Siapa yang pakai gincu? Siapa yang pakai bedak? Siapa yang mandikan? Siapa yang gosokkan? Siapa yang semua? Siapa? Perkara baru ke perkara lama kita pergi minum air di dapur tadi? Yang kita pakai gincu bedak perkara baru ke perkara lama? Siapa yang buat dulu? Siapa yang pakai bedak dulu? Mana kitanya? Jadi solat gantikan, nyatakan Allah. Nyatanya Allah tu wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu itu Allah. Ada tak tengah-tengah aku? Tengah-tengah kita ada? Ada tak awal akhir Allah tengah-tengah tu kita ada? Tak ada. Macam mana kamu boleh kamu tengah-tengah? Aku sembahyang, aku rukuk, aku sujud. Bila masamu? Bila? Jadi fahamlah kita kalau nak bersolat, awal akhir itu Allah. Tengah-tengah pun dia.
Jangan buh kita tengah-tengah, ya. Selama mana pun Allah itu dikatakan solat itu menyatakan Allah. Macam mana menyatakan Allah? Yang berdiri pun Allah, yang rukuk pun Allah, yang sujud ke tanah pun Allah, yang miring macam ni pun Allah, yang macam ni pun Allah, yang pakai kasut pun Allah, yang masak nasi pun Allah, yang pakai bedak pun Allah. Allah. Nyata tak Allah? Baru Allah tu nyata, tidak terluput biarpun sesaat. Itulah dikatakan solatul daimun. Di solat fardu, ini solatul daimun, menyatakan Allah sampai hingga tidak putus. Yang tidur siapa? Tak boleh kata Allah tidur. Habis kalau tak Allah tidur, siapa tidur? Aku tak ada. Yang tidur pun Allah, yang bangun pun Allah, yang lapar Allah, yang kenyang Allah, yang putih Allah, yang hitam Allah, yang tinggi Allah, yang putih Allah, yang rendah Allah. Mana ada ruang untuk kita? Wujud erti apa? Jawab kuat-kuat semua. Wujud erti apa? Sifat siapa ni? Sifat kita ada tidak? Kalau tidak ada sifat kita, siapa yang tidur duduk, bangun berdiri siapa? Mana ada kita baca macam sifat 20 tapi tidak pernah nak menghayati. Pegang betul-betul. Barang siapa mengaji satu je sifat 20, yang 19 tu buang dalam sungai, dalam dalam. Tak perlu belajar apa yang 19. Tapi dah buta juga, sama bahasa kalam aku aja. Buta juga 20 pun. Tambah lagi 40 jadi 60. Pun 60 kali buta. Tapi dia kalau orang celik, aku dah kata dah. Sifat nafsiah yang dikatakan wujud tu aku je. Apabila wujud aku, yang lain tak payah bilang dah. Basar arti apa? Sifat siapa melihat? Sifat kita? Cuba kuat. Sifat kita? Baik, buta lah, apalah, buta ya. Ini warna apa? Tadi kata buta. Pasal apa nampak merah? Itu makanya kita nak ingat kepada Allah masa kita bangun tidur. Terbuka mata. Tak payah mencari Allah. Kenapa? Yang melihat tu dah aku dah tu. Kenapa kamu tak nampak aku? Nyatanya aku lebih terang daripada matahari. Yang melihat tu aku lah tu. Kenapa kau nak mencari aku lagi? Basar arti apa? Basar arti apa? Sifat siapa melihat? Sifat kita? Buta. Habis kenapa nampak? Akulah itu. Tengok. Senangnya ingat kepada Allah. Nyatanya Allah. Sama. Sifat siapa yang mendengar? Sifat kita? Pekak, tuli. Dengar tak apa yang saya cakap ini? Tadi kata pekak. Inilah pembohong. Dengar ke pekak? Dengar. Siapa dengar? Sifat siapa dengar? Kenapa kamu masih tak nampak Allah? Kenapa kamu masih tak terpandang Allah? Itulah pelajaran makrifat ini, pelajaran ilmu mengenal Allah ini, ilmu yang paling senang, paling mudah, paling bawah, paling ringkas. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal beragama itu, awal-awal berilmu itu ilmu apa? Ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah lah ilmu yang paling